أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 9, baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jadilah segala bahagian itu. Maka jadilah segala bahagian itu empat. Maka jadilah segala bahagian itu empat. Mana segala bahagian itu? Segala bahagian itu tu kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman terdahulu. Kehendak Allah lain daripada suruh, redha dan ilmu. Yang mana saya lebih fokus kepada kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Antara redha Allah dan suruh Allah berlaziman. Itu dia kata di depan tu, maka jadilah segala bahagian itu empat. Dan redha Allah lazim bagi suruh. Mana redha Allah lazim bagi suruh. Yang tidak berlazimannya adalah kehendak Allah dan redha Allah. Jadi kehendak Allah dan suruh Allah pun tidak berlaziman juga. Pada ni. Tapi saya lebih kepada kehendak Allah pada azal dan redha Allah tidak lazim, mana tidak berlaziman. Ayat kitab ni kehendak Allah lain daripada suruh oleh Allah dan redha oleh Allah dan ilmu mengetahui oleh Allah. Kemudian saya baca tadi, dan redha itu, mana redha oleh Allah itu lazim bagi suruh. Jadi maknanya iradah Allah dan redha Allah tidak lazim lah. Itu tidak berlaziman tu. Adapun redha Allah dan suruh Allah itu berlaziman. Lazimlah lazim. Apa? Tidak lain-lain. Ini kita ambil faham ayat kitab dahulu. Kemudian kita ambil faham kod luar pula. Kita ambil ayat kitab dahulu. Jadi permulaan bicaranya adalah kehendak Allah lain daripada suruh Allah, redha Allah, tahu Allah. Lain ni lah apa makna lain? Tidak berlaziman. Itu saya letak makna sebab terkadang kehendak Allah, suruh Allah, redha Allah sama. Bukan lain-lain. Contoh dalam kitab kitanya, beriman insana Abu Bakar kehendak Allah.
Allah suruh, saya nak buat kau beriman. Allah redha, saya nak buat kau beriman. Allah mengetahui, saya nak buat kau beriman. Itu tak panggil lain lah tu. Itu panggil sama. Faham tak ni? Jadi hak ayat kitab tu, hak ayat kitab terdahulu, kehendak Allah lain daripada suruh oleh Allah, redha oleh Allah, ilmu mengetahui oleh Allah, lain dia kata. Kalau kita faham ikut bahasa kita lah. Kalau kata lain ni tak ada hak sama lah. Ada ni. Kalau ikut bahasa kitab ni, bahasa kitab lama ni. Ini kitab Jawi lama. Ni kitab Jawi lama, kitab Faridah ni. Jadi kalau kira bahasa kita lah, kalau kira bahasa kita, kalau sebut kata lain tu tak ada hak sama lah. Bawa panggil lain. Bukan macam mana? Ayat kitab permulaan, kehendak Allah lain daripada suruh oleh Allah, redha oleh Allah, mengetahui oleh Allah. Tapi saya fokus kepada redha lah. Jadi kehendak Allah lain daripada redha Allah. Makna tak ada hak sama. Walau ada hak sama. Beriman yang sana bakar, Allah kehendak dan Allah redha. Kufurnya Fir'aun, itu contoh dalam kitab kita, kehendak Allah tetapi Allah tidak redha. Situ baru lain sungguh. Sebab tu saya mengajinya letak makna tidak berlaziman. Tapi apabila sebut kata tidak berlaziman, takut tak faham pula apa makna berlaziman dengan tidak berlaziman. Tapi tidak berlaziman pun kalau faham situ jadi tak ada juga serupa tau. Kalau kira-kira nak letak mana apa? Nak ceritanya sekarang antara iradah Allah, kehendak Allah, kita fokus pada redha lah. Antara kehendak Allah dan redha Allah, ada yang Tuhan kehendak serta redha, perkara baik, iman dan taat. Ada kehendak Allah serta Allah tidak redha, perkara jahat, kufur dan maksiat. Nak letak mana apa situ? Kalau kata lain, ada hak sama. Kalau kata tidak berlaziman, ada yang berlaziman. Nak letak perkataan apa? Kalau kata tidak berlaziman, memang tak ada berlaziman sungguh lah. Tapi antara kehendak Allah, redha Allah, contohnya beriman yang sana bakar, itu berlaziman. Kalau kata tidak berlaziman kan, tak ada berlaziman langsung lah. Nah ni. Kalau macam ayat kitab ni, lain, mana lain belaka lah. Tapi ada hak tak lain. Tak lain macam mana? Allah kehendak akan perkara iman dan taat serta Allah redha. Itu sama. Hak tak sama hak lainnya. Allah kehendak perkara jahat, kufur dan maksiat, tapi Allah tidak redha. Itu baru lain. Tapi hak tak lain dengan bahawa makna sama ada. Jadi tak mana apa? Orang sekolah kan bahasa Malaysia macam mana? Ayat kita sebut lain. Hak saya biasa sebut adalah tidak berlaziman. Faham tak maksud tak? Begitulah. Dah lah nak tanya orang sekolah ni, sekolah tinggi-tinggi, bahasa Malaysia boleh tinggi-tinggi. Nak letak mana apa? Sebab kehendak Allah, kita fokus pada redha Allah, ada yang berlaziman, ada yang sama, dan ada yang tidak berlaziman, ada yang lain. Itu kita faham lah. Tapi mana apa yang kita nak letak? Kalau kata lain, seperti lain belaka, tapi ada yang sama. Kalau kata tidak berlaziman, seperti tidak ada yang berlaziman, walau ada yang berlaziman. Bagaimana? Kita 2-3 minggu dah tidak berlaziman ni. 2-3 minggu dah. Ini di kesudahan pembicaraan sifat iradah dah ni. Bagaimana? Tapi saya sebut tidak berlaziman. Hak ayat kitabnya lain. Jadi hak berlazimannya, ni
Dan redha oleh Allah itu lazim bagi suruh. Ini berlaziman. Apa yang Tuhan redha, Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha. Tuhan suruh sembahyang. Wa aqimus salah. Diri oleh kamu akan sembahyang. Serta Allah Ta'ala redha dengan didirikan sembahyang. Allah Ta'ala suruh falyasumhu. Maka adalah kamu berpuasa. Allah Ta'ala redha seseorang berpuasa. Allah Ta'ala suruh washkuru, bersyukur oleh kamu. Allah Ta'ala redha hambanya yang bersyukur. Allah Ta'ala suruh wasbiru, sabar oleh kamu. Allah Ta'ala redha hambanya yang sabar. Fatawakkalu, bertawakkul oleh kamu. Allah Ta'ala suruh lazim. Allah Ta'ala redha dengan hamba yang tawakkul. Jadi suruh dan redha berlaziman. Lazim dia di sini. Dan redha itu lazim bagi suruh. Mana hak Tuhan redha, Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh, Tuhan redha. Mana Tuhan suruh? Fa'aminu, berimanlah oleh kamu. Itu Tuhan suruh. Fa'aminu, dan beriman oleh kamu. Itu Tuhan suruh. Serta Tuhan redha. Ada ni. Ati Allah, taat oleh kamu akan Allah. Serta Allah Ta'ala redha dengan hamba yang taat. Faham tak tu? Apa yang Tuhan suruh, pasti Tuhan redha. Apa yang Tuhan redha, pasti Tuhan suruh. Apa yang Tuhan redha, perkara baik, iman dan taat, pasti Tuhan suruh hambanya kepada beriman dan taat. Tuhan perintahnya wattabi'uh, turut oleh kamu akan Allah dan Rasul. Ada perintah kita turut akan Allah dan Rasul. Jadi seseorang turut akan Allah dan Rasul, yang disuruh, yang diperintah oleh Allah, Allah redha. Ni. Jadi redha dan suruh ada sama, berlaziman. Ada ni. Tapi hak ni suruh hakiki lah. Suruh hakiki. Ada juga suruh, tapi suruh hak jenis majaz. Ada. Suruh majaz. Hak mana suruh majaz? Contoh ayatnya. Fa'tu bisuratim min mislih tu. Fa'tu bisuratim min mislih. Tuan surah kafir datangkan satu surah yang sama dengan Al-Quran. Tu bukan sungguh-sungguh, tu suruh li ta'jiz dia panggil. Suruh nak melemahkan. Datangkan satu surah seumpama surah Al-Quran. Tu bukan suruh hakiki, dia panggil suruh majazi. Ada juga suruh majazinya. Mana? I'malu ma syi'tum iza lam tastahi. Ni. Itu dalam hadis itu. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta tu. Dalam Al-Quran tu. I'malu ma syi'tum. Buatlah oleh kamu akan barang yang kamu kehendak. Tuhan kata. Di hujung ayat tu, innahu bima ta'maluna basir. Kenapa ni? Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan, Tuhan melihat. Tapi di awalnya i'malu ma syi'tum. Buatlah oleh kamu akan barang yang kamu kehendak. Tu bukan suruh Tuhan redha tu. Tu suruh majaz je. Suruh yalah. Macam contoh dalam hadis itulah, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila tak malu, buatlah apa pun. Nabi kata, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila engkau tidak malu, engkau lakukan apa yang engkau kehendak. Kita memang jenis tak malu. Kita boleh buatlah apa yang kita nak buat, sebab Nabi suruh kita. Kalau orang malu, jangan buat. Hak mana ni, hak perkara, jangan buat semua perkara lah kalau pemalu. Tapi kalau tidak pemalu, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila engkau tidak malu, engkau buat apa yang kau hendak. Tu suruh tu. Tak, tu suruh majaz, itu bukan suruh hakiki. Hak kata lazim di sini, suruh yang hakiki lah. Suruh hak sungguh-sungguh. Bukan suruh hak gi.
Aja tak gitu? Ha? Dengan anak-anak tu lah. Ha, gigi. Ada gigi. Kawan tu hak jenis betul benar, dia pun pergi, balik kita hukum. Walau kita suruh pergi. Kan kita katakan, ha, gigi. Tapi, gila nak boleh nyakit. Tu, ada ni. Suruh dah tu? Tak suruh gitu. Bukan bagi suruh gitu. Oh, gigi. Gigi. Balik gigi, siap. Oh, ni hak suruh hakiki lah maknanya. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintah, lazim, Allah Ta'ala reda. Itu lazim. Tapi makna iradat dengan kehendak dengan reda tak lazim lah bagi. Tapi ada yang berlaziman, gitu je lah. Kita bicara sekarang ni tak lari daripada kita bicara berkaitan dengan kehendak Allah. Baik iman dan ta'ah, kehendak Allah. Jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah kepada kita, baik jahat apabila kehendak Allah. Jadi antara kehendak Allah dengan redha Allah, pastilah tidak berlazimang lah kita bayar gitu sudahlah. Maknanya perkara baik, iman dan ta'ah yang Allah Ta'ala kehendak pada azal, serta Allah suruh serta dan redha. Faham tak ni? Kemudian perkara jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah serta Allah tidak redha. Kenapa Allah kehendak akan perkara jahat yang Allah tidak kehendak? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Ingat tak lagi tu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun tu. Kita ingat lagi? Ingat tak lagi? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-23. Kalau kita mengaji dalam bab iradah Allah, memang tertugu akan biasa sebut ayat ni. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kadang-kadang tertugu baca ayat ni tertugu tak terima. Bila bicara sampai tahap ni, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kadang-kadang tertugu dia terjemah, kadang-kadang tertugu dia baca ayat saja tak terjemah dah. Jadi ayat ni kita kena ingatlah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ni adalah kitab faridah kita ni. Tapi kitab faridah kita berubah terjemahan ke tak? Tak berubah juga. Hak Rumi ubah terjemahan. Ami, hak Rumi ubah terjemahan. Hak Rumi ubah terjemahan. Hak Rumi ubah terjemahan. Kok Jawi pakai tak ada terjemahan juga? Sebab saya ni hak Jawi lama, tak sama. Hak saya ni muka surat 9. Hak saya muka surat 11. Tak sama. Tadi kan? Bukan surat 9 saya sebut dia. Saya sebut muka surat ni. Saya sebut muka surat sebab saya bawa 2 kitab. Ni, bawa kitab Nisa. Kitab Nisa tak mengaji lah. Tapi remuk juga. Kena berplastik benda ni. Sebab apa? Hanya bawa untuk beritahu muka surat dah mari. Dulu saya tulis kat tepi tu surat berapa, jadi banyak dah cotengnya kata. Saya pun bawa warning ni. Jadi mana walaupun tak pakai pun, hanya nak beritahu muka surat pun lebu juga jadi lebu. Saya bawa ni hanya nak beritahu muka surat dah mari. Sebab saya ni pakai cetakan lain. Sebab saya ni muka surat 11 dah. Tadi surat 9 dah. Surat 9. Terkadang ada jugalah hak cetakan hak lama ni tak sama dengan cetakan hak baru. Jadi hak lama ni tak ada terjemahan, hak baru pun tak ada jugalah. Jadi hak Rumi jadi ubah terjemahan. Amin. Ada terjemahan. Siapa dak ubah terjemahan? Dah macam saya sebut sana lah. Tok guru kadang-kadang dia baca ayat ni dia tidak terjemah juga. Bicara-bicara, lepas tu selebihnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Saya kata je tu, dia tak terima dah. Jadi kita ingat ayat tu. Ni saya beritahu dahulunya, saya pernah mengajar satu tempat.
Saya tak tahu lagi masa tu cetakan tak sama. Saya ingat ke dah sama-sama Jawi. Sama-sama Jawi kan. Masa tu dah timbul lagi orang Rumi. Masa tu dah timbul lagi orang Rumi. Kita Jawi je. Ada orang Rumi timbul kemudian. Jadi saya mengajar, saya beritahu muka surat. Bagi. Muka surat, bagi. Setahun lebih mengajar. Baru tahu. Oh lain muka surat demo. Tapi orang duk mengaji tu, beritahu muka surat tu dia cari macam mana tak tahulah. Pasti jadi tak akan sama. Tapi tak beritahu pun. Takut kitab tu ada depan saja tak tahu kat mana baca pun tak tahu. Ke anda baca Jawi? Tak, bukan. Saya mengajar setahun lebih dah. Saya beritahu muka surat berapa, baris berapa mengikut hak kitab saya. Sebenarnya tak sama. Tapi tak sama orang yang belajar di hadapan, seorang pun tak tanya, Ustaz berapa tadi? Kamilah, ainglah. Tak ada. Setahun lebih tu baru saya tahu. Oh, jadi selama ni saya beritahu muka surat serta baris berapa tu jadi tak betul lah. Dan sekarang saya hak pakar tu surat 9, saya surat 11. Bukan kata baris, muka surat pun tak sama. Jadi orang Rubin dia berterjemahan dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Sebab di sini ada perkara-perkara yang mana kita dilarang untuk kita perbahaskan lagi. Untuk kita pergi lagi setakat tu. Sudah. Cuma kita berpegang apa yang Tuhan jadikan, kesemuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada. Mana? Tak ada jenis hak abasan, tidak ada. Jenis sia-sia tidak ada. Semuanya ada hikmah. Kita berpegang seumpama tu. Apa hikmah Allah Ta'ala kehendaki pada azal? Lahirnya kafir, matinya kafir, kemudian dibalas di dalam neraka kekal selama-lamanya. Apa kau faedah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi kita berpegang kesemuanya ada hikmah. Kata dia. Hikmah apa seumpama tu? Allah kehendak lahir daripada ibu bapa kafir. Kafir sampai ke mati. Allah Ta'ala kehendak seksa neraka kekal selama-lamanya. Meraung-raung kekal selama-lamanya. Meraung-raung neraka ni kekal selama-lamanya. Itu kehendak Allah. Kenapa Allah kehendak begitu? Itu hamba Allah. Allah yang jadikan. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ada hikmah. Apa hikmah? Allah yang mengetahui. Gitu je. Sebab tu kata perkara ni, perkara bab ketentuan perbuatan Allah ni, dia ada sakatan dia, ada sakat dia. Jangan melampaui sakat. Fa'amsiku. Nabi kata tahan diri kamu daripada membahas-bahaskan bab qada ni. Kita nak pergi usul. Kenapa? Dia kenapa ni kok? Akhirnya kenapa Allah jadikan manusia? Gitu lama. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah menjadikan manusia kehendak Allah. Tapi kenapa Allah jadikan manusia? Tak payah ni. Allah jadikan manusia, apa yang berlaku di manusia tu kehendak dan perbuatan Allah juga. Tak ada bahagian hamba, tidak ada. Kemudian kalau Allah kehendak tu baik belaka, masuk syurga belaka, nampak jalan. Dan ni neraka dengan syurga kita maklumlah. Ramai neraka daripada syurga. Lepas tu neraka orang kafir pula kekal selama-lamanya. Meraung dalam neraka kekal selama-lamanya. Kenapa meraung dalam neraka tu? Kerana kafir. Kafir mari mana? Mari daripada kehendak dan perbuatan Allah. Yang meraung tu manusia yang Allah jadikan sendiri, bukan manusia yang minta. Kenapa Allah lakukan seumpama tu? Ni. Akhirnya akan timbul kenapa Allah jadikan manusia. Mula asalnya kenapa Allah kehendak manusia tu kafir sampai ke mati, kena seksa. Akhirnya dah kenapa Allah buat manusia? Ni hak dilarang ni. Hak Nabi merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia ni.
Mana bahas-bahas korek. Adapun kita di sini bicara mengikut kitab. Kitab ni susun ni kena ambil faham molek. Tapi setakat mana? Ada hak dia, ada sakat dia. Kan tak ni? Lepas ada sakat tu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Mu'tazilah nak lari daripada seperti itulah, seperti macam sia gitulah. Mu'tazilah pun pergilah perkara jahat, kufur dan maksiat bukan kehendak Allah. Dia ke situ. Bila bukan kehendak Allah, manusia memilih sendiri, manusia pun dibalas dengan neraka ngam-ngam lah. Sebab kejahatan yang dilakukan menyebabkan dibalas dengan neraka adalah pilihan manusia sendiri, bukan kehendak Allah. Barulah dihingam dengan akal tu. Jadi Mu'tazilah ni dia jenis ni, jenis melampaui had. Dia melampaui had. Kita mengaji dalam bab qadar dan qada ni, kita hanya faham, kita pun pegang, kita tak bersoal dah. Tak bersoal. Memang kalau tuan guru pun kalau pergi bicara bab qadar qada ni melampaui, memang kalau hak jenis tu memang marah lah. Dah salah ke marah? Dah. Nabi pun sampai ke merah muka Nabi SAW yang mulia. Kerana Nabi tersemput dengan sahabat yang duduk bahas bab ni. Bab qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan. Banyak persoalan. Atau akhir timbulnya kata mana hak kita dok mengaji ni, hak kita dok mengaji dok apa ni, timbulnya apa? Timbul jadi tinggi. Timbul jadi tinggi. Ilmu tinggi tak ada tinggi-tinggi. Cuma kadang-kadang saya sebut jugalah hak tak sepatutnya. Persoalan tak sepatutnya saya sebut juga. Jadi panjanglah jadinya. Kemudian dalam mengajar tu pula saya sebut juga hak bawakan yang salah. Lepas tu dalam kitab Faridah kita ni, Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah. Alasan Mu'tazilah tidak didatangkan dalam kitab Faridatul Faraid ni. Sebab kalau didatangkan alasan akal Mu'tazilah ni, kita hak banyak dah duduk fikir kau akal, datangkan alasan akal Mu'tazilah, memang dia akan sama dengan akal yang hak melampaui ni. Tapi terpaksa kena sebut juga, sebab hak akalan Mu'tazilah ni memang duduk di akal mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang daripada Allah. Akal hak mereka yang berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah ni berbetulan sama dengan akal Mu'tazilah, walaupun ianya tidak belajar akidah Mu'tazilah. Sebab akidah Mu'tazilah ni di awal Islam ada ulama dia, ada tok guru dia, dan ada kitab dia, dan ada kerajaan Islam 2-3 khalifah yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Khalifah Islam 2-3 khalifah yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah ditangkapnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian tu akidah Mu'tazilah jadi apa? Jadi malak, akhirnya pupuh, seolah-olahnya pupuh. Tapi hak terpesong ni, kalau kata pupuh pun ada. Contoh hak ajaran sesat hak di tempat kita, pengasas dia mati, pengasas dia ditangkap, ajaran dia dibenteras, kira-kira sudah pupus ajaran tu. Tak pupus habis, ada ni hak pengikut yang diam. Bila tidak ada perhatian dari pihak berkuasa, mereka bergerak balik guna nama lain pula. Gitulah. Ada ni. Tapi kalau mengikut kepada hak rasminya, sudah pupus lah mana ajaran sesat ni secara rasmi lah. Tapi pupus betul ke tak? Tak, pengikut dia kekal. Cuma tidak menzahirkan. Sebab apa? Sebab takut diambil tindakan oleh pejabat agama.
Tapi betul tak pupuh ajaran dia? Tak. Hak ni hak kadang-kadang berkali-kali masuk dalam TV bertaubah. Bertaubah. Kemudian senyap dia pun tukar nama lain pula. Dia bergerak cara dia pula. Tangkap bertaubah. Bertaubah dalam TV yang main. Mana boleh? Orang kita boleh bertaubah dalam TV. Bertaubah dalam TV. Adakah mereka tinggal betul ajaran yang mereka kata bertaubah? Tidak. Mereka pun tukar uniform. Uniform. Dulu pakai purdah, akhirnya pakai baju biasa. Dulu pakai serban besar-besar, akhirnya pakai songkok. Dia pun ubah. Tapi adakah dia tinggal fahaman dia salah? Tidak. Begitulah. Maknanya kalau kata pupuh secara terbuka lah. Sama dengan Mu'tazilah. Sama dengan Mu'tazilah. Tapi mengikut hak almarhum Baba Najmuddin beritahu, dia kata akidah Mu'tazilah ni dituruti oleh puak-puak Syiah. Dituruti oleh puak-puak Syiah. Tu wallahu alam lah hak mana. Tapi nak ceritanya hak akidah Mu'tazilah habis. Yang timbul sekarang yang berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah, hak tu akalan dia sendiri dah. Dia bukan jumpa dalam kitab. Dia bukan menuruti orang yang mengajar. Dia bukan kerana kenapa kamu berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah. Ada seorang ustaz mengajar. Saya tak pernah jumpa lagi seumpama tu. Walaupun ada ustaz yang berfahamang seumpama tu. Dan memang ada dalam rakaman. Tapi rakaman kemudian tak sekarang. Kalau saya cerita ni dulu-dulu. Sekarang memang ada dalam rakaman. Mana mungkin perkara jahat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana takkanlah Firaun tu kafir neraka kehendak Allah? Di mana keadilan Allah? Itu memang ada dalam rakaman. Orang yang memang dikenali. Macam mana nak ubah balik faham orang Melayu ni? Orang Melayu dia bukan orang beriman, orang Melayu yang berfahaman perkara jahat kehendak Allah juga. Ni faham orang Melayu macam mana nak ubah? Ni memang ada dalam rakaman. Tapi ni timbul sekarang lah. Hak saya kata ni dulu-dulu. Hak jumpa hak berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah tu bukan ada ambil daripada guru pun. Cuma terkadang dia kata orang mengajar itulah yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Hak tu adab percakapan dijadikan pegangan, adalah. Jadikan pegangan, ada seumpama tu. Jadi ambil mana ni? Akal sendiri. Di antara akal yang masyhur yang berbetulan dengan akal Mu'tazilah, kalau perkara jahat kehendak Allah, jadi zalim Allah. Allah kehendak seseorang kufur dan maksiat di hari akhirah, seseorang yang kufur maksiat yang kehendak Allah, Allah bubuh neraka, jatuh zalim seumpama tu. Mustahil Allah zalim, maka Allah tidak kehendak perkara jahat. Mereka memilih sendiri, bukan kehendak Allah. Allah hanya mengetahui mereka dibalas dengan neraka, barulah betul. Sebab kejahatan kufur maksiat mereka yang pilih sendiri, bukan kehendak Allah. Ni akal. Akal ni akal sendiri ni. Ni akal sendiri, tapi berbetulan dengan akal Mu'tazilah. Maknanya sebab tu saya cerita jugalah akal Mu'tazilah, walaupun kemungkinan akal tu boleh mempengaruhi, tapi dah kita tengah belajar, tak apalah, kita tengah belajar. Dia maknanya memang tak boleh nak lebih hak. Ada hak dia sakat tu je. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia tanya apa kerjaan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah kehendak ni beriman, beramal soleh, Allah letak neraka, kufur maksiat Allah letak neraka pula seksaan selama-lamanya. Kalau kata meraung dalam neraka tu selama-lamanya, kalau kita tanya apa faedah seumpama tu, dah ada hikmah belaka. Apa hikmahnya? Hikmah hanya Allah yang mengetahui. Sekatu je. Bicara berkaitan dengan qadar dan qada ni, kalau puak liberal memang tolak awal-awal lah. Puak liberal ni hukum syariat
Hak zahir pun mereka tolak. Hak liberal ni ada tu nak bicara. Perempuan tutup aurah pun mereka sibuk. Perempuan tutup aurah pun mereka sibuk. Sukan orang perempuan ni, sukan yang apa lah. Apa mereka sibuk pada hukum agama jelas. Hukum agama jelas. Dah lah pakaian tu bertelanjang dah. Lepas tu sukan pula sukan macam mana? Hukum agama tak payah tanya dah. Tapi liberal memang dia tak terima. Walaupun tu benda zahir dah salahnya. Ni kalau bab pegangan tak bicara dah. Kita bicara sekarang ni, terkadang orang semayang puasa tak tinggal. Tiba-tiba berpegang perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah. Ni. Jadi kalau kita mati molek dah perkara baik kehendak Allah, perkara jahat kehendak Allah, jadi kehendak Allah dan redha Allah, maka tak berlaziman. Perkara baik Allah Ta'ala kehendak serta redha dan suruh. Perkara jahat Allah Ta'ala kehendak serta Allah tidak redha serta Allah tidak suruh. Kenapa Allah kehendak akan kejahatan yang Allah sendiri tidak redha, yang Allah Ta'ala sendiri tidak suruh, yang Allah Ta'ala sendiri perintah kita cegah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu dia. Dia apabila berjalan-jalan tu baru kita boleh nilai sama ada kita tu betul-betul tak pegang. Perkara jahat adalah kehendak Allah. Kalau pergi kepada Allah Ta'ala kehendak tapi Allah Ta'ala tak redha, contohnya perkara jahat, kita jadi tercengang kembali, maknanya kita tak beres lagi. Hadi rukun iman yang kena tak beres lagi. Ada ni. Sebab kalau beres dah di rukun iman yang kena, bila kehendak Allah, redha Allah lain-lain, boleh faham lah. Baik Allah kehendak dan redha, hak jahat kufur maksiat Allah Ta'ala kehendak pasti Allah tidak redha. Kita pun okey lah gitu lah. Sama juga kalau kita bicara nanti di hujung pembicaraan sifat Allah, sebelum masuk sifat Rasul, hak sayanya hak sekarang lah, hak di Kuala Duha di Bukit Payung tu, Bukit Payung habis bicara berkaitan dengan sifat Allah. Bicara akhirnya sifat harus bagi Allah, sifat wajib, sifat mustahil. Bicara akhirnya sifat harus. Habis sifat harus tu masuk pada sifat Rasul, 4 sifat. Tapi sebelum selesai bicara sifat harus, maka didatangkan bicara hak perbuatan ikhtiariyah hamba. Jadi pergi kepada ahli sunnah, qadariyah dan jabariyah pada masalah ikhtiar dan usaha. Jadi kalau kita pergi pada masalah ikhtiar usaha, kita tidak berpegang dengan akidah ahli-sunnah wal jamaah yang sebenar, berarti kita di awal tu tak betul dah. Hadis rukun yang kena tu tak betul dah. Kalau kita berpegang segala-gala adalah qada dan qada Allah, berarti pilihan dan perbuatan hamba adalah qada dan qada Allah. Kalau pilihan dan perbuatan hamba qada dan qada Allah, hamba tak ada apa-apa lah. Memang hakikinya hamba tak ada apa-apa. Kalau hamba tak ada apa-apa, itu pegangan Jabariyah. Memang hakikinya Jabariyah. Di situ. Tiba-tiba sini tak lekat pula ni. Pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba. Mana apa ni? Rukun nikmat kenang tu tak beres. Dia tak pegang situ. Hak sekalian qada dan qadar tak pegang. Hak sampai ke di Masjid Abidin, hak kitab Minhajul Abidin, saya kata saya ulang sebulan setengah, setahun setengah saya ulang. Kisah 16 dalam kitab Minhajul Abidin, tidak berlaku di alam langit, alam bumi, terlintas di hati, berkelip mata memandang, melainkan qada dan qada Allah. Kalau terlintas di hati pun qada dan qada Allah, pilihan hati sama telah lah. Kalau berkelip mata pun qada dan qada, usaha hamba sama telah lah. Sebab apa gitu? Rukun nikmat keenam kan sekalian qada dan qada Allah. Mana kalau tak lekat sini, tak ada di awal. Tak ada di rukun iman yang keenam. Tak ada. Bilang tu ada lah, di akidah tu tak ada. Tak beres situ.
Sama di sini. Bila pergi kepada kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada perkara yang telah kehendak tapi Allah telah tidak redha, pening pula kita. Pening apanya? Perkara jahat, kufur, maksiat, kehendak Allah. Dan Allah redha kehendak kufur, maksiat. Allah Ta'ala tidak redha. Lah tu, kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Gitu je. Dah kalau gitu kenapa Allah kehendak perkara jahat? Jadi nak soal awak apa lagi? Itu pegangan kita rukun iman yang ke-6. Kerana kita tinggi ilmu ni. Tak tinggi ni ilmu rukun iman je ni. Ilmu budak-budak je ni. Rukun iman 6 perkara tu budak-budak je. Ilmu asas agama. Ilmu ni umbi agama. Ilmu tinggi tu kita ngaji ilmu fardu kifayah. Allah tingginya, ilmu panjangnya, tu fardu kifayah. Ni dak ni. Tapi kalau asas agama ni dianggap sebagai ilmu tinggi, jauhnya kita. Mana kalau kita kata kok jadi seperti jahil sangatlah, sebab apa ilmu asas pun dianggap ilmu tinggi, dak reti sangatlah orang panggil. Kan? Tak sesat juga kita ni bab iradah dan kehendak Allah ni. Iradah kehendak Allah dan redha dan suruh Allah ni. Kita tak masuk bicara bab ilmu lagi tu. Sebab kitanya iradah dan ilmu berlaziman. Tapi di sini kata tidak berlaziman, huraiannya macam mana? Tu kena tu dan ni budak dak hurah ni dalam kitab Faridah ni budak hurah ni. Dan kitab Faridah budak hurah, hak bab ilmu tu. Dia jadi seolah-olah iradah dan ilmu ni jadi lain juga. Allah kehendak Fir'aun kufur serta Allah mengetahui Fir'aunnya kufur. Allah tidak kehendak Fir'aun beriman serta Allah mengetahui Fir'aun tidak beriman. Jadi dia kata iradah dan ilmu di sini dia lain. Lainnya macam mana? Lainnya dengan bahawa kufurnya Fir'aun Allah Ta'ala tidak menghendaki. Kufurnya Fir'aun Allah Ta'ala tidak menghendaki. Lepas tu Allah tidak tahu. Allah mengetahui bahawa Fir'aunnya tidak beriman. Gitu. Sekarang dia di antara misalnya kufur Sayyidina Abu Bakar tu. Kita nak misal kufur Sayyidina Abu Bakar ni rasa serung sikitlah. Jadi sekarang Allah menghendaki Fir'aun kafir. Dan Allah mengetahui Fir'aun kafir. Jadi menghendaki dan mengetahui sama. Menghendaki dan mengetahui sama. Mana ni? Mana Allah menghendaki Fir'aun kafir serta Allah mengetahui Fir'aun kafir. Sama tak? Sama. Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki Fir'aun kafir. Allah tidak menghendaki Fir'aun beriman. Allah tidak menghendaki Fir'aun beriman. Allah tidak menghendaki. Tapi Allah mengetahui bahawa Fir'aun tidak beriman. Jadi situ diwak lain. Tidak menghendaki tapi Allah mengetahui. Faham tak? Atau kata payah sikit tu. Gini. Antara mana minggu ni tak boleh minggu depan pula. Bila nak habis kitab Faridah. Lepas tu kitab Muniyatul Musalli kot jadi anak tiri lah. Muniyatul Musalli setengah jam. Lepas tu bila nak gok Muniyatul Musalli. Jadi hak yang kedua tu jadi anak tiri. Sepatutnya yang kedua tu diutamakan. Yang hak lama, hak pertama tu jadi anak tiri. Kau kan eh? Ialah hak pertama dan hak kedua biasanya hak pertama lah dia anak tiri kan. Hak yang kedua ni lah hak tunya, bukan gitu. Hak tu hal lain lah tu. Jadi dah nak berhenti tengah-tengah tak boleh juga. Jadi sepatutnya sejam setengah ni
Sekarang ni 46 minit. Berhenti dah kitab pertama. 45 minit lah baru adil. Tiba-tiba yang pertama sejam lama. Jadi antara iradah dan redha suruh ni jelas lah. Tidak boleh zimang. Tuhan kehendak serta redha perkara baik, Tuhan kehendak serta tak redha perkara jahat. Tapi antara kehendak Allah dengan tahu Allah ni, kita dua ni kalau kita mengaji hak iradahnya, apa yang Tuhan kehendak sebagaimana apa yang Tuhan tahu. Kan kudrah kan, apa yang Tuhan buat sebagaimana apa yang Tuhan kehendak. Pergi pada sifat iradah, sifat yang ke-8, sifat kehendak, apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu, muafaqah. Pergi pada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi gitulah. Kudrah, iradah, ilmu. Apa yang Tuhan lakukan kudrah, muafaqah. Muafaqah ni sebagaimanalah, selaras dengan apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal, iradah. Jadi sifat yang ke-8, sifat iradah, Allah menghendaki. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, muafaqah, selaras seiring dengan apa yang Tuhan tahu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi antara kehendak Allah dan tahu Allah, dia biasa huraian adalah berlaziman. Tapi sini tidak ni lain. Antara kehendak, redha, suruh lain, kita nampak. Antara kehendak dengan tahu ni pun lain juga. Lain juga ni, kita payah sikit nak faham. Kita di sini bicara rukun iman yang ke-6, qadar dan qada. Jalanan Imam Maturidi. Kalau kita pergi jalanan qada dan qadar, sama je lah. Qadar, qadar sama je, cuma bertukar tu saja. Kita ambil jalanan qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Qada tu sendiri, ada setengah ulama mengatakan iradah, ada setengah ulama mengatakan ilmu, bukan iradah. Kan ada ni? Qada kehendak Allah ni setengah pandang adalah iradah. Ta'alluq, tanjizi, koding bagi iradah. Tapi setengah pandangan bukan iradah, ilmu. Ta'alluq ilmu, tanjizi, koding, qada. Kenapa begitu? Sebab ilmu dan iradah ni dia berlaziman. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu, apa yang Tuhan tahu pasti Tuhan kehendak. Ini cara rekah ni, berlaziman. Mana apa yang Tuhan tahu perkara ni berlaku, pasti Tuhan kehendak perkara ni berlaku pada azal. Apabila Allah Ta'ala mengetahui pada azal perkara yang tidak berlaku, maka Tuhan kehendak tidak akan berlaku pada azal. Ni. Jadi dia berlaziman. Tapi di sini tak ni, antara kehendak Allah dan ilmu Allah ni lain juga. Lainnya macam mana? Kita pergi pada contoh dalam kitab kita ni, Allah Ta'ala tidak menghendaki, Allah Ta'ala tidak menghendaki berimannya Fir'aun. Allah tidak menghendaki, tetapi Allah Ta'ala mengetahui bahawa Fir'aun tidak beriman. Ada di situ pada ni. Allah menghendaki bahawa Fir'aunnya tidak beriman, kafir sampai ke mati. Kita maklum Allah tidak menghendaki, tapi Allah mengetahui. Jadi dikira tak sama tu. Sekarang Allah menghendaki Fir'aun kafir, serta Allah mengetahui Fir'aun kafir. Allah tidak menghendaki Fir'aun beriman, tetapi Allah mengetahui bahawa Fir'aun tidak beriman. Jadi di sini jadi diletak lain. Payah kita nak pergi dah, nak faham. Dia gini, Tuan misal sana bakar ni terseru mesti nak misal gini. Allah menghendaki Sanak Bakar beriman, serta Allah mengetahui Sanak Bakar beriman. Di sini dipanggil sama antara menghendaki dengan mengetahui. Allah menghendaki Sanak Bakar beriman, serta Allah mengetahui Sanak Bakar beriman. Jadi di sini menghendaki dan mengetahui sama. Tak ada ni. Hak tak samanya macam mana? Allah tidak menghendaki Sanak Bakar kufur. Dan Allah tidak mengetahui ya. Allah mengetahui Sanak Bakar tidak kufur. Jadi
Sini dia kata tak sama ni. Kan tak ni? Sekarang kufur Sayyidina Abu Bakar Allah tidak menghendaki. Kalau sama Allah tidak mengetahui jugalah, sebab ni tidak menghendaki. Dah. Allah tidak menghendaki Sayyidina Abu Bakar kufur, Allah mengetahui bahawa kufur Sayyidina Abu Bakar tidak kufur. Jadi di situ dia buat jadi lain. Jadi payah kita nak ambil lah. Kan tak? Hak Firaun pula Allah menghendaki Firaun kafir, Allah mengetahui Firaun kafir. Ini sama. Antara menghendaki dengan mengetahui. Ada hak tak sama. Mana? Allah tidak menghendaki Sayyidina Abu Bakar. Allah. Tukang mengajar pula belik apa? Tukar sebut. Hak tukang nak tak ada dengar ni pening pula jadi. Allah tidak menghendaki Firaun beriman. Betul tak Allah tidak menghendaki Firaun beriman? Betul lah. Selepas daripada nyawa siapa batah halkum baru nak beriman, tak jadi dah lah. Masa nak lemah dah lah. Jadi Allah tidak menghendaki Firaun beriman. Allah tidak menghendaki. Kalau sama Allah tidak mengetahui lah. Oh sama. Dah tidak menghendaki, tidak mengetahui. Dah. Allah mengetahui bahawa Firaun tidak beriman. Gitu. Itu dia kata iradah menghendaki dengan ilmu tu ada hak sama, ada hak tidak sama. Hak samanya mana? Allah menghendaki Firaun kafir, Allah mengetahui Firaun kafir. Ini sama. Allah tidak menghendaki Firaun beriman. Kalau sama, Allah tidak mengetahui lah juga. Tak, Allah mengetahui bahawa Firaunnya tidak beriman. Di sini tidak menghendaki, kemudian mengetahui. Jadi dia pun letak tak sama. Tapi kalau kita bicara kasar, kita kata sama. Kita letak sama. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu, apa yang Tuhan tidak kehendak pasti Tuhan tahu. Jadi kita letak sama. Tapi sini huruf cara halusnya tak sama di bubuh. Kita kalau bicara secara kasar, kehendak Allah, mengetahui Allah, dia panggil berlaziman. Itu cara kasar. Tapi kalau cara halus dalam kitab kita ni, dia letak tak sama antara kehendak dengan tahu. Sebab apa tak sama? Sebab ada yang sama-sama kehendak dan tahu. Ada yang Tuhan tidak kehendak tapi Tuhan tahu. Ini tak samanya. Tuhan kehendak Firaun kafir, Tuhan tahu Firaun kafir. Sama. Tuhan tidak kehendak Firaun beriman. Kalau sama, Tuhan tidak tahu Firaun tidak beriman. Patut gitu tak? Dah. Tuhan tidak kehendak Firaun beriman, tapi Tuhan tahu bahawa Firaun tidak beriman. Jadi sini letak tak sama. Kan ni? Jadi berat tau. Kita ialah pada kitab ni kita berperabih. Kita ni kadang-kadang hak bab boleh turut tak boleh turut tu bab cerita je panjang lebar. Bab pegangan tak ada masalah. Kalau tanya kita, Allah kehendak tak Firaun beriman? Tak. Batu mati kafir. Allah tidak kehendak. Allah tak tahu tak? Tahulah Firaun tak beriman. Mana gitu? Itu makna tidak berlaziman. Yang hak berlazimannya apa? Allah kehendak Firaun kafir serta Allah mengetahui Firaun kafir. Baru sama-sama kehendak dan mengetahui. Tapi beriman Firaun, Allah tidak kehendak, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi ini tak sama ni. Tidak kehendak. Kalau sama, baru ada tidak tahu. Dah. Allah Ta'ala tahu bahawa Firaun tidak beriman. Jadi dia letak tak sama juga. Antara kehendak dengan tahu. Kan? Hak kehendak dengan redha dan suruh tu, itu mudah sikit kita nak cerita. Kita ni kelas-kelas terbuka. Ada hak laju, ada hak slow, ada hak gagah lagi, ada hak sederhana gitulah. Hak gagah sokmonya gapo? Mulut gagah sokmo lah. Mulut gagah sokmo, terlantar pun gagah lagi.
mulutnya. Hak tak gagahnya lah. Tenaga pun dak gok dah, ingatan pun dak gok dah. Oh, cakap dak ngaloh. Pak cakap dak ngaloh. Inilah. Kita belajar berakidah ni bukan bererti apabila kita tak boleh nak cerita, nak jawab tu kita tak berpegang, bukan. Sebab tu dalam pembicaraan ilmu akidah ni, kalau kita buat soalan pun kita nak tengok orang yang jawapan dia penuh, barulah orang ni akidah dia comel. Dah. Dia kalau kira akidah ni jawapan 100% barulah betul. Dah dia tak syarat gitu. Sebab kadang-kadang nak jawab tak pandai. Nak jawab tak pandai. Tapi pegangan kita gitu dalahnya. Tak payah mana. Cuma nak cerita dah. Sekarang ni tadi dia kata segala bahagian tu jadi 4. Kalau kita nak tanya 4 hak mana, maka jadilah segala bahagian itu 4. 4-nya hak mana? 4 bahagian tu pula. Mana hak 4 bahagian? Yang pertama, hak Tuhan kehendak serta Tuhan redha. Hak yang kedua, Tuhan tidak kehendak serta Tuhan tidak redha. Yang ketiga, Tuhan menghendaki tapi tak redha. Yang keempat, Tuhan redha tapi Tuhan tidak menghendaki. Itu je 4 bahagian ni. Maka jadilah segala bahagian itu 4. Mana 4? Tuhan redha, Tuhan kehendak serta redha dan suruh. Tuhan tidak kehendak tapi Tuhan redha, Tuhan suruh. Kan? Tuhan kehendak serta Tuhan tak redha. Tuhan redha tapi Tuhan tidak kehendak. Mana? Itu kan? Tuhan kehendak serta redha, berimannya Sayyidina Abu Bakar. Tuhan ni Tuhan kena tengok kitab mana. Tu kata semula dah 4 bahagian tu. Semulalah. Dah dia jadi pening. Kena semula tu. Kena semula hak, maka jadilah segala bahagian itu 4. Dan redha itu lazim bagi suruh. Redha dengan suruh ni, hak ni berlaziman. Hak Tuhan redha, Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh, Tuhan redha. Jadi kita minggu depan insya-Allah kita bicara hak tadi jugalah. Maka jadilah segala bahagian itu 4. Wallahu a'lam.